ke negeri duk himpun orang tak mau. Cerita kat aku. Hampa tak puas hati dengan aku ke? Hampa tak puas hati tang mana ke? Apa silap? Bagi tahu mai. Nabi kata. Faqala fuqaha'ul ansar. Daripada kalangan ansar ini ada fuqaha dia, ada orang yang menjadi pemuka dia, ketua-ketua dia. Amma ru'asa'una ya Rasulullah falam yaqulu syai'an. Depan ni yang jadi ketua-ketua kepada geng hak main ni kata, ketua-ketua ansar yang di atas ni, ru'asa'una, ketua-ketua kami hak ada di atas ni tak ada masalah. Dia faham tindakan tuan membahagikan harta faid kepada orang Quraisy lebih terlampau banyak. Dalam hadis kata ada yang Nabi bagi sampai seorang dapat 100 ekor unta. Banyak sangat Nabi bagi itu. Tindakan yang tuan buat, tuan bagi kepada orang Quraisy ini sampai macam tu punya banyak, dan tuan nampak macam tidak memberi perhatian kepada kami orang Ansar. Bos-bos kami, bos-bos Ansar tidak ada masalah. Dia tak kata apa. Wa amma nasun minna hadithatun asnanuhum faqalu yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'ti quraisyan wa yatrukuna wasuyufuna taqturu min dimaihim. Hak jadi masalah ni dengan geng muda kami. Bukan semua orang Ansar tak puas hati. Ketua-ketua kami mereka tak kata apa. Nabi bagi dekat siapa lebih, Nabi bagi dekat siapa banyak mana, ketua-ketua kami tak kata apa. Yang jadi masalah ni di kalangan orang muda kami. Mereka dah mula duk bercakap. Mereka kata yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka berpendirian kata Nabi salah. Maksudnya di kalangan muda-muda ni mereka berpendirian mengatakan Nabi salah dalam hal ni. Nabi bahagi harta faid kepada orang Quraisy bagi lebih banyak, sehingga kan Ansar tak dapat apa. Tindakan Nabi itu mereka rasa Nabi salah, dan mereka kata mudah-mudahan Allah ampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Kerana Nabi bagi kepada orang Quraisy dan Nabi tinggalkan kita semua. Mudah-mudahan kesilapan Nabi itu Allah ampunkan. Wasuyufuna taqturu min dimaihim. Sedangkan kita sama-sama pergi perang, pedang kita pun darah kafir musyrikin Makkah yang kita pergi lawan duk menitik lagi darah. Tiba-tiba kita tak dapat bahagian. Pak tuan-tuan, bukan senang jadi ketua nak bagi semua orang duduk di bawah puas hati. Hak tak puas hati ni kadang bukan dia hati pun, tapi tak puas hati. Dia kira dia nak kata dia tak puas hati. Yang jadi pemimpin dia tu alim ke, ulama ke, mengaji sampai Universiti Al-Azhar, ada master's degree ke, ada PhD ke apa, semua dia tak mau dengar. Dia kira dia tak boleh ni. Rupa-rupanya benda ni kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kes pembahagian harta faid. Sudah kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin. Nabi kata okey. Nabi kata aku faham cerita dia lah ni. Jadi maknanya hampa tak puas hati pasal pembahagian harta faid. Aku bagi kepada kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Aku bagi dekat mereka banyak, hampa tak puas hati. Nabi kata, baiklah, aku nak terang. Nabi kata, mereka tu baru masuk Islam. Nabi kata, ata'allifuhum, aku bertujuan untuk menjinakkan hati mereka. Tuan-tuan pernah dengar perkataan mu'allaf, mu'allafatu qulubuhum,
Mu'allaf ni maksud dia apa? Lembut, jinak. Yang kata golongan mu'allaf ni golongan yang hati dia baru jinak. Dia daripada agama bukan Islam, dia masuk Islam. Kita orang Islam bertanggungjawab menjinakkan hati dia supaya dia rasa Islam ni bagus, Islam jaga dia, Islam ambil berat dia. Nabi kata aku bagi dekat mereka tadi banyak pembahagian harta faid, aku bagi kepada Quraisy banyak. Pasal apa? Pasal mereka ni baru masuk Islam, aku nak jinakkan hati mereka dengan Islam. Itu strategi. Amma tardawna an yazhaban nasu bil amwal wa tazhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Nabi kata hampa tak redha ke depa bawa balik harta banyak, tapi hampa bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah hampa. Nabi kata begitu. Puak-puak Quraisy tadi ni depa aku bagi harta banyak, depa ambil harta tu depa bawa balik rumah depa, tapi hampa aku tak bagi harta banyak macam aku bagi dekat Quraisy, tapi hampa dapat aku. Nabi kata aku balik dengan hampa, aku duduk di rihal hampa, di rumah-rumah hampa. Mana lebih baik, mana lebih istimewa, dapat harta ke dapat Nabi? Nabi kata aku tak duduk dengan Quraisy, aku main duduk dengan hampa di Madinah ni, aku main duduk dengan Ansar di Madinah. Keputusan aku tadi, aku bagi harta rampasan ni lebih kepada Quraisy pasal mereka baru masuk Islam. Aku nak mereka rasa Islam ni jaga mereka. Itu tujuan dia. Aku pemimpin, aku melihat daripada atas. Tapi hampa semua, aku duk ada dengan hampa. Ini satu keistimewaan, ini satu anugerah Allah. Fa wallahi, Nabi kata demi Allah, lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Demi Allah, Nabi kata apa yang mereka bawa balik berbanding dengan apa yang hampa bawa balik, hak hampa bawa balik ni jauh lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata mereka dapat unta 100 ekor, 100 ekor tu nak banding dengan hampa dapat Nabi. Demi Allah, Nabi kata dekat Ansar ni hampa dapat jauh lebih istimewa daripada apa yang Quraisy dapat. Qalu, sahabat Ansar yang tadinya tak puas hati bila dengar Nabi bagi penjelasan macam tu, qalu, mereka kata ya Rasulullah qad radina. Mereka kata ya Rasulullah, kami redha dengan keputusan Tuhan. Nampak tuan-tuan, kadang-kadang apa isu, apa masalah timbul ni, dia nak penjelasan. Dan penjelasan tu kalau boleh diberi oleh orang yang ni, Nabi sendiri bagi penjelasan. Kalau boleh pemimpin nombor 1 sendiri mai jumpa, okey, cakap hati ke hati, cerita balik daripada A, daripada 1, cerita balik A, B, C sampai Z. Pasal apa saya bertindak macam ni? Ini pasal dia, ini tujuan dia, ini dalil dia, ini sandaran dia, ini sebab saya bertindak macam ni. Bercakap hati ke hati, insya-Allah boleh selesai. Apabila tidak diambil tindakan segera, benda duk merebak, benda duk jadi macam aneh-aneh, duk makan kayu. Lagi lambat bertindak, lagi keburukan besar nanti mai. Seorang pergi cerita dekat 5 orang, 5 orang pergi cerita dekat 10 orang, 10 orang pergi cerita dekat 100 orang. Dia pergi cerita berdasarkan faham dia, bukan daripada faham yang sepatutnya. Maka akhirnya dia mengundang satu masalah yang sepatutnya kecil menjadi besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi panggil semua Ansar ni mai duduk, Nabi tanya mereka, apa masalah hampa yang hampa duk kata tak puas hati dekat aku? Mereka pun beritahu, ya Rasulullah, kami pi perang sama dengan Tuan, kami pi perang. Harta yang dapat tu sepatutnya kami ada bahagian kami, tapi pasal apa bagi kat kami sikit, pasal apa mereka ni dapat banyak sedangkan pi sama-sama. Itu masalah dia.
Nabi kata macam ni cerita dia. Mereka ni baru masuk Islam. Aku bagi banyak ni pasal apa? Pasal nak bagi hati mereka lembut. Nak bagi hati mereka rasa Islam jaga mereka. Itu tujuan aku bagi banyak. Hampa jangan duk jadi hal dengan benda ni. Wallahi aku nak abang dekat hampa. Nabi kata, mereka dapat harta banyak. Tapi hampa ansar. Hampa dapat aku. Hampa dapat Nabi SAW duduk dengan hampa. Wallahi Nabi kata, apa yang hampa dapat ni jauh lebih istimewa daripada apa yang mereka dapat. Bila mereka dengar benda ni daripada mulut Nabi SAW yang mulia ini, terus mereka kata, qad radina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami reda, kami puas hati kalau ini ceritanya. Minta maaf mana yang kami salah faham. Settle benda tu masa tu juga. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kemudian bersabda kepada mereka. Nabi kata, satajiduna uthratan syadidah fasbiru. Nabi kata, aku nak abang dekat hampa satu. Hampa akan dapati dalam hidup hampa ni satu keadaan yang disebut sebagai uthratan syadidah. Hampa akan jumpa dalam hidup hampa, dalam perjuangan hampa, hampa akan jumpa satu keadaan di mana ego hampa cukup kuat. Nabi kata, dalam kita duduk dalam perjuangan, dalam kita duduk dalam hidup ni, kita akan lalui satu saat, satu ketika, satu waktu yang mencabar ego kita. Dia challenge ego kita. Nabi kata, dalam hidup kita, dalam perjuangan kita, kita akan jumpa satu ketika, satu benda yang disebut sebagai uthratan syadidah, satu ego dalam diri kita. Fasbiru. Nabi kata, bersabarlah. Bila kita tersampah, bila kita jemuh keadaan ini, keadaan di mana dia test ego kita, Nabi kata satu aja, fasbiru, sabar, hatta talqau Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sabar sehingga hampa jumpa Allah dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar, jangan melompat, jangan melatah, jangan jadi kelang kabut, jangan mencetus suasana kelang kabut. Rujuk balik kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fa inni 'alal haud. Nabi kata, di hari akhirat esok, selagi mana hampa taat kepada aku tunggu hampa di telaga aku. Nabi kata, selagi mana hampa taat kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, fa inni 'alal haud. Aku ada di telaga aku. Mailah jumpa aku di sana. Qala Anas, kata Anas bin Malik, rawi hadis ini, dia kata, falam yasbiru, tetapi mereka manusia kebanyakan tidak sabar. Anas kata, bila berlaku je benda macam ni, semua orang hilang sabar. Semua orang nak fikir sendiri, semua orang nak buat keputusan sendiri, semua orang nak buat kesimpulan sendiri. Maka harga yang perlu dibayar ialah pecah belah dan punah rana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW manusia yang peribadinya sangat tinggi. Pribadi Nabi ini sangat tinggi. Tuan-tuan tengok hadis menceritakan tentang Nabi SAW jumpa Wahsy. Siapa dia Wahsy ni? Wahsy bin Harb. Dialah orang yang bertanggungjawab melembing Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy, satu orang hamba kulit hitam berketurunan Habsyah. Dia hamba Habsyi. Kalau tengok dalam Sahih Bukhari, dia kata Wahsy, tuan dia ataupun pemulu dia nama Zubair bin Mut'im. Dalam cerita-cerita yang banyak kita duk baca, kata dia ni diupah oleh Hindun.
Tapi kalau dalam Sahih Bukhari, dia kata Wahsy adalah hamba kepada Zubair bin Mut'im. Dia dijanjikan kemerdekaan kalau sekiranya dia boleh bunuh Hamzah. Dalam satu riwayat kata pemulu dia bagi 3 nama untuk dia bunuh. Dia boleh bunuh salah seorang daripada 3 ni, dia akan dimerdekakan daripada hamba. Satu, Nabi sendiri. Yang kedua, Ali bin Abi Talib. Yang ketiga, Hamzah. Hang boleh bunuh 3-3 lagi cantik. Tak boleh mana-mana satu daripada 3 ni, hang akan dimerdekakan. Wahsy tak ada masalah dengan 3-3 orang ni. Dia hamba. Tapi kerana dia nak dimerdekakan, dia nak pergi buat benda ni. Bila main perang Uhud, dia dengan modal lembing dia tunggu peluang. Nabi, dia kata aku tak boleh rapat dengan dia pasal dia sentiasa dilindungi. Ali, aku tak boleh dekat dengan dia kerana Ali terlalu tangkas dalam perang. Hamzah, dia kata mungkin aku boleh. Pasal apa? Pasal Hamzah ni, dia bila dia menyerang orang, dia lupa keliling dia. Orang dah study dah kelemahan dia. Dia dipanggil singa Allah. Sayyidina Hamzah, penakan Nabi SAW. Dia kalau dia masuk dalam medan perang, dia tak peduli dah apa pun. Siapa di depan, siapa di belakang, kiri kanan, dia tak peduli. Dia serbu. Kelemahan dia. Maka Wahsy mensasarkan Hamzah untuk dia bunuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berjaya lembing, dia berjaya tombak Sayyidina Hamzah, dan Hamzah syahid di dalam perang Uhud. Hadis riwayat daripada Ja'far bin Amru bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu. Cerita dia kata kharajtu ma'a Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar. Ja'far kata aku dengan Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar. Depa ni tabi'in, depa bukan sahabat, depa tabi'in. Depa ni orang Madinah dan wafat pun di Madinah. Yang kata Ja'far bin Amru ni orang Madinah dan wafat di Madinah, tapi depa tabi'in. Dia kata kami pada satu hari keluar nak pergi ke Hims. Ha mim sad. Hims di Syria. Dalam berita orang putih dia nanti tulis HOMS. Hims, satu bandar yang menyimpan begitu banyak sejarah Islam dan kubur para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang hari ini menjadi sasaran utama kepada rejim Bashar al-Assad. Dia perancang lebokkan habis tempat tu. Hims. Kata Ja'far bin Amru bin Umayyah, dia kata aku dengan Ubaidillah bin Adi, dia kata kami keluar daripada Madinah, kami nak pergi ke Hims, nak pergi ke Syam, Syria. Qala li Ubaidullah bin Adi hal laka fi Wahsy. Bila dia sampai di Syria, sampai di Hims, kata Ubaidullah, dia kata macam mana kalau kita pergi cari Wahsy, sebab Wahsy dia ada di situ. Dia ni daripada Mekah ditawarkan kalau dia boleh bunuh salah seorang daripada 3 ni, dia akan dimerdekakan. Selepas dia berjaya tombak Sayyidina Hamzah sampai mati, dia pergi duduk di Mekah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, Islam masuk ke Mekah, dia takut, dia lari daripada Mekah pergi ke Taif. Dia pergi duduk di Taif, yang kemudiannya dia berhijrah pergi duduk di Hims di Syria. Itu cerita tentang Wahsy. Bila 2 orang tabi'in ini, Ja'far bin Amru bin Umayyah dengan Ubaidillah bin Adi pergi ke Syria, Ubaidillah cadangkan, dia kata why not kita pergi ziarah Wahsy. Dia sudah masuk Islam, Wahsy sudah masuk Islam.
Macam mana kalau kita pergi ziarah Wahsy? Nas'aluhu an qatli Hamzah. Kita saja pergi ziarah dia, kita suruh dia cerita balik tentang cerita macam mana yang dia boleh bunuh Hamzah dulu ni. Ubaidillah cadangkan kepada Ja'far. Mereka pun kata okey. Dia ringkaskan hadis yang panjang ni. Mereka sampai di rumah Wahsy. Bila sampai di rumah Wahsy, mereka tanya dia. Mereka kata, kami ni mai daripada sekian-sekian tempat, nak dengar cerita tentang satu sejarah besar yang telah hang buat. Hang bunuh Hamzah, pak penakan Nabi SAW. Kalau tak jadi keberatan, boleh tak cerita kejadian itu? Dia cerita. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat ini dia cerita, dia kata dia hamba kepada bos dia, Zubair bin Mut'im. Bos dia tawarkan dekat dia kemerdekaan kalau dia boleh bunuh salah seorang daripada tiga ni. Dan dia buat benda ni dan dia dimerdekakan. Kemudian dia kata dia balik duduk di Mekah. Lama dia duduk di Mekah. Sampailah bila Islam masuk ke Mekah, dia lari. Dia kata dia pergi ke Taif. Masa di Taif, ada rombongan duk mai jumpa Nabi SAW masa hari pembukaan kota Mekah. Orang duk mai jumpa Nabi. Dia balik habang dekat dia. Dia kata dekat dia, Wahsy, pilah jumpa Nabi. Dia dah masuk Islam. Satu riwayat kata dia pi tu baru dia masuk Islam. Dia kata pilah jumpa Muhammad. Tak ada masalah. Muhammad bukan seorang yang pendendam. Dia pi. Hadis cerita apa? Dia kata hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bila aku pi, aku sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani, bila Nabi tengok aku, dia kata, Wahsy, pergi sampai di depan Nabi, Nabi tengok dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta Wahsy. Tu dia tuan-tuan yang kata Nabi, dia ingat. Bila Wahsy sampai depan dia, Nabi tengok dia. Nabi kata dekat dia, anta Wahsy, hang ni bukankah Wahsy? Qultu na'am. Dia memang takut. Dia kata dekat Nabi, na'am, ya, saya Wahsy. Dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta qatalta Hamzah? Nabi kata, hangkah Wahsy yang bunuh Hamzah, pak penakan aku? Tuan-tuan, Nabi sayang Hamzah ni tak tahu nak cerita. Nabi sayang Hamzah ni tak tahu nak cerita. Tuan-tuan ingat balik cerita Sayyidina Umar mai nak jumpa Nabi. Nabi duk ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Hamzah duk ada tepi. Bila Umar masuk, Hamzah panggil, pak penakan. Dia bangkit, tangan pegang pedang. Dia kata kalau Umar mai ni kerana nak buat pasal, dia kata aku akan jumpa dia. Hamzah ni macam tu punya pengorbanan kepada Nabi SAW. Tiba-tiba orang bunuh dia. Bunuh pula bukan bunuh biasa. Bunuh dengan mayat dia dirompong-rompongkan. Bila habis perang Uhud, Nabi tengok Hamzah ni, Nabi menangis ni tak tahu nak apa. Tiba-tiba hari ni pembunuh Hamzah mai di depan Nabi. Nabi kata dekat dia, hang Wahsy bukan? Dia kata ya. Hang bunuh pak penakan aku bukan? Nabi tanya dia. Qultu qad kana min al-amri ma balagak. Dia kata, tuan, macam mana yang sampai dekat tuan cerita, begitulah ceritanya. Maksudnya dia nak abang kata, ya, sayalah yang bunuh Hamzah. Kalau orang abang dekat tuan yang bunuh Hamzah ini Wahsy, hamba Habsyi, akulah orangnya. Macam mana yang tuan tahu, itulah ceritanya. Sayalah orangnya, dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tastati' an tughayyiba wajhaka anni. Tu dia Nabi habis marah banyak tu ya. Nabi kata, boleh tak boleh hang tolong pi, aku tak mau tengok muka. Banyak tu ya. Nabi marah ni. Orang yang bunuh pak penakan dia, yang dia teramat sayang, mai depan dia, kok dia nak balas dendam, kok dia nak buat apa? Tak. Banyak tu ya. Dia kata, boleh tak boleh? Dia kata, Wahsy, hang pi. Dia kata, aku tak mau tengok muka.
Dalam satu riwayat dia kata sampai kiamat aku tak mau tengok muka hang. Dia kata. Wahsy pun tak apa. Fa kharajtu. Dia kata aku tahu, aku faham keadaan ini. Aku keluar. Walhal dia sudah masuk Islam. Nabi tidak ada masalah, cuma Nabi tak boleh tengok muka dia. Pasal apa? Pasal sayang Nabi kepada Hamzah ini tak boleh nak cerita. Satu orang yang bunuh orang yang dia sangat sayang. Nabi kata banyak tu ya. Nabi kata boleh tak boleh tolong pi, aku tak mau tengok muka. Takat tu aja yang kata Nabi, hamba Allah yang cukup mulia ni. Begitu saja marah dia. Takat tu aja, full stop, habis. Wahsy pun keluar, pi. Sambung hadis yang panjang ni, Wahsy walaupun dia dah masuk Islam, dia dijanjikan keampunan dosa dan sebagainya, tapi perbuatan dia bunuh Hamzah ni menghantui hidup dia. Dia tak boleh tenang dalam hidup dia. Dia jadi hantu dalam hidup dia. Wafat Nabi SAW. Hadis kata falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Musailamatul Kazzab. Nabi wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah. Zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, satu orang Musailamah Al-Kazzab, orang panggil dia. Dia klaim kata dia Nabi. Timbul Musailamah yang mendakwa kata dia Nabi last, bukan Nabi Muhammad, last dia kata. Bila timbul Musailamah Al-Kazzab ini, qultu la akhrujanna ila Musailamah la'alli aqtuluh fa ukafi'a bihi Hamzah. Wahsy bila timbul aja cerita Musailamah yang mengaku jadi Nabi ini, terus dia kata, demi Allah, dia kata, aku akan keluar, aku akan pergi cari Musailamah Al-Kazzab yang mengaku kata jadi Nabi ini, dan aku nak bunuh dia supaya ini menjadi pengganti kepada salah aku, tebus kepada salah aku bunuh Hamzah, dia kata. Dalam riwayat tu cerita, dia bawa lembing yang sama yang dia guna untuk bunuh Hamzah. Dia pergi cari Musailamah Al-Kazzab ini, dia lembing kawan tu kena tercacak di dada, tembus balik belakang katifai, di belakang belikat dia, tembus, mati Musailamah Al-Kazzab ini. Maka kata-kata Wahsy yang terkenal ini, dia kata apa? Dia kata aku telah membunuh sebaik-baik orang dengan lembing aku pada zaman aku memusuhi Islam. Dan dia kata hari ini, dia kata lembing yang sama aku guna untuk membunuh sejahat-jahat orang yang menentang Islam. Dia kata semoga tertebus dosa aku membunuh Hamzah sampai mati. Tuan-tuan, dia dalam bersalah, dia jadi guilty conscious, dia hidup dalam keadaan rasa bersalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia, kita nak kata apa? Nabi SAW pemimpin cukup agung, cukup hebat, cukup tinggi kesabaran dia. Dan yang kedua, kesimpulan dia apa dia? Siapa pun ada buat salah dalam dunia ni, yang paling baik ialah mengaku kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu dengan segera. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 213. Muka surat 213. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Nun Makkiyah ataupun surah Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Muka surat 213 ayat 34 di bawah sana. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Bahwasanya bagi segala orang yang muttaqin, bahwasanya bagi segala orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka itu ada syurga, iaitu jannatun na'im. Kan? Ayat ni nak beritahu kalau kita pilih untuk jadi orang yang beragama, syurga duk tunggu kita. Kalau kita pilih jadi orang Islam, kita pilih jadi orang yang beriman, dan kita nak jadi orang Islam yang beriman, yang bertakwa, syurga duk tunggu kita. Dia nak beritahu yang tu.
Maka makna muttaqin itu ialah orang yang takut akan Allah dengan menjunjung segala suruh dan segala tegah Allah, sama ada suruh itu fardu ataupun sunat. Itu kata muttaqin. Orang yang muttaqin ni dia takut kat Tuhan. Tuhan suruh apa dia buat, Tuhan larang apa dia tak akan buat. Hak Tuhan suruh tu hak wajib, lagi-lagilah dia tak akan tinggal. Lagi-lagi dia tak akan tinggal. Hak sunat pun dia cuba untuk buat. Macam kita kata hak wajib kita buat, insya-Allah kita buat. Sembahyang fardu 5 waktu, puasa Ramadan ni apa semua kita buat. Ada harta lebih kita keluar zakat, himpun duit, berazam satu hari nak pergi Mekah buat haji, semua kita buat cantik. Hak sunat ni habis-habis dhaif, habis-habis lemah kita ni, kita tak tinggal qabliyah subuh, kita tak tinggal sembahyang duha, kita tak tinggal witir sebelum tidur. Cukup dulu dekat tu. Cukup dulu dekat tu. Istiqamah dengan benda tu. Dalam keadaan kalut, dalam keadaan musafir, dalam keadaan apa sekalipun, 3 ni tak mau tinggal. Sunat 3 ni tak mau tinggal. Qabliyah subuh ni kok mana pun 2 rakaat buat dulu baru sembahyang subuh. Duha, masuk waktu duha lagi tak masuk zuhur, sampailah 20 minit, tengah jam sebelum zuhur tu kita boleh buat sembahyang duha. Kita tak mau tinggal benda ni. Kok mana cerita pun kita buat. Witir kok mana cerita pun kita buat. Kalau banyak tu dulu kita buat. Puasa ni kita ambil apa, mai hak sempena-sempena. Dia mai Yaum Arafah, kita jangan tinggal benda ni, mai setahun sekali saja. Ni nak mai dalam bulan Muharram ni, puasa Ashura, puasa 10 Muharram. Ataupun Nabi kata kalau aku panjang umur tahun depan, aku nanti buat Tasu'a 9 Muharram sekali dengan Ashura, dengan 10 Muharram. Hak ni tak mau tinggal. Hak ni tak mau tinggal. Buat pasal apa? Walaupun benda ni sunat, tetapi kita nak jadi orang yang bertakwa. Pasal apa? Pasal kita nak jannatun na'im, kita nak masuk syurga. Sia-sia kalau kita dah jadi orang Islam tiba-tiba tak masuk syurga. Sia-sia hidup kita. Kita dah jadi orang Islam, alang-alang jadi orang Islam, aku nak syurga Allah. Jadi nak syurga Allah ni dia beritahu, jadilah orang yang bertakwa. Innalil muttaqin 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang yang muttaqin di sisi Tuhan syurga jannatun na'im, duk tunggu di sana. Firman Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Tuhan tanya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka Tuhan tanya, adakah kami, yakni Allah, nak jadikan orang Islam sama macam orang kafir? Pasal apa Tuhan tanya? Pasal orang kafir. Dalam ayat yang awal dia cerita apa? Orang kafir ni pergi kata esok mati, dia kata depa yang mati kafir lebih akan dapat layanan istimewa daripada Tuhan, daripada orang Islam. Dia kata begitu. Dia kata depa betul. Dia kata Islam tak betul. Dia kata hampa ikut Islam, hampa kata hampa ikut Quran, hampa kata hampa ikut Muhammad. Ni semua tak betul. Hak kami ni yang betul. Dia kata. Tak percaya, tengok esok. Tak percaya, tengok esok. Kita mati esok ni, hidup balik hampa nanti tengok. Tuhan nanti jaga kami lebih daripada hampa. Pasal kami betul, hampa tak betul. Dia kata macam tu. Macam mana orang gila? Orang gila dia kata dia tak gila, dia kata kita gila. Macam tu juga keadaan macam ni. Mereka kata mereka betul, mereka kata kita tak betul. Allah Subhanahu wa ta'ala jawab benda ni. Allah kata afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Adakah hampa ingat aku nak jadikan orang-orang yang Islam dengan orang-orang yang tak Islam tu sama? No, Tuhan kata aku tidak akan buat begitu. Dia jawab di sana, dia kata apa? Tidak sekali-kali. Tetapi muslimin di dalam syurga, kafir di neraka. Tuhan jawab tegas. Tak mungkin aku akan bagi jadi sama. Tak mungkin orang duduk di atas dunia jadi orang Islam dengan orang yang tak Islam, dua-dua aku akan buat dalam syurga. Tak mungkin, Tuhan kata. Sudah tentu orang Islam aku bagi syurga, yang tak Islam tidak ada tempat dalam syurga. Bila tak ada dalam syurga, di mana? Di neraka. Tuhan jawab dengan tegas. Pasal apa? Pasal Tuhan tahu menjelang akhir zaman ada orang Islam dia jadi celahu benda ni. Banyaklah ni tuan-tuan. Dia dengan faham liberal, dengan faham hari ni.
duk main dalam masyarakat kita hari ni. Faham liberal ni contohnya apa tuan-tuan? Yang kata liberalisme ni, yang orang duk ruyuh lah ni. Faham liberal ni apa dia tuan-tuan? Satu orang Islam pergi bercakap kata apa? Dia kata alah, dia kata semua agama sama aja, semua aja buat baik. Itu faham liberal. Sedangkan kita duk wirid lepas sembahyang kata apa? Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam saja. Maknanya lain pada Islam tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Macam mana orang Islam boleh cakap kata semua agama sama? No, tidak akan sama sampai bila-bila. Tidak akan sama. Tapi hari ini berapa ramai orang cakap begitu. Cakap begitu. Dia kata semua agama sama lah. Semua agama suruh orang buat baik. Tak boleh cakap macam tu. Pasal apa? Pasal Islam tidak akan sama dengan apa ideologi, dengan apa agama sekalipun sehingga kiamat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam Tuhan letak dia cukup tinggi. Tidak ada satu agama lain yang boleh duduk sama tinggi dengan dia. Apatah lagi nak ting atas pada dia. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah tegaskan dalam ayat ni, tidak akan sekali-kali aku bagi layanan yang sama esok ni kepada orang Islam dan kepada orang bukan Islam. Tidak akan dapat layanan yang sama. Pasal apa? Pasal orang yang muttaqin, syurga Jannatun Na'im duk tunggu mereka. Sedangkan orang yang tidak Islam tidak ada tempat di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Ma lakum kaifa tahkumun?" Apa suatu bagi kamu wahai segala kafir Mekah? Betapa kamu menghukum ini hukum yang fasid. Kata pada hari kiamat kamu akan dapat balasan lebih baik daripada orang Islam. Tuhan suruh Nabi Muhammad pergi tanya kepada kafir Mekah ni, "Ma lakum kaifa tahkumun?" Apa hal dengan hampa ni pergi bercakap macam tu? Macam mana hampa yang duk sembah berhala boleh pergi duk bercakap kata hampa akan dapat layanan lebih baik daripada Tuhan, daripada Allah, daripada orang Islam yang sembah Allah? Apa benda ni? Hampa cakap apa? Pergi tanya kat mereka macam tu. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Adakah bagi kamu itu kitab yang diturunkan dari langit, maka kamu baca kitab itu dan itu hukum ada di dalamnya? Tuhan kata ataupun hampa pun ada dapat kitab daripada langit juga kan? Berapa banyak kitab yang turun daripada langit tuan-tuan? Oh banyak. Daripada dulu dia turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Dia turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Dia turunkan Injil kepada Nabi Isa dan diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dia panggil kitab samawi. Kita Allah buat turun. Cuma bila turun Quran, semua hal lain dimansuhkan. Hanya yang terpakai Quran sahaja. Lain daripada agama yang ikut kitab-kitab samawi ni, hampa adakah kitab hampa turun mai? Tak ada. Yang ada buku orang agama mereka tulis, itu bukan tandingan dengan Quran. Bukan tandingan dengan Quran. Tak boleh pun nak lawan dengan Quran. Bukti dia apa? Bukti dia zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sastrawan Arab yang cukup hebat, yang cukup arif dalam bahasa Arab, dengar Quran dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus mulut kata apa? Dia kata ini bukan cakap manusia biasa. Orang yang reti tentang sastra Arab mengakui bahawa bahasa Quran itu bahasa yang sangat tinggi. Tidak ada manusia yang mampu mereka bahasa Arab seindah bahasa Quran. Tak ada. Dan mereka bila dengar saja Nabi baca benda tu, terus mereka kata ini bukan daripada kalam manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Quran itu orang duk bubuh stiker di kereta, dia betul apa? Final revelation, wahyu yang terakhir. Tidak ada lagi apapun yang boleh turun selepas daripada tu. Kalau ada siapa pireka apapun, nilai bahasa dia pun dah kalah dengan nilai dan ketinggian bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, adakah yang hampa duk kata hampa akan dapat layanan istimewa bila bangkit daripada kubur esok? Hampa juga ada kitab yang hampa duk baca. Tuhan tanya, innalakum fihi lama takhayyarun.
bahwasanya ada bagi kamu kitab itu, barang yang kamu pilih hukum kamu itu. Tuhan tanya lagi, awak dalam kitab yang kata hampa ada ni, adakah dalam kitab tu bagi tahu dekat hampa apa yang hampa duk abang ni? Tuhan tanya, am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah, ataupun ada bagi kamu itu satu perjanjian atas kami yang kukuh sehingga akan sampai pada hari kiamat esok. Tuhan tanya lagi. Tuhan kata, awak hampa adakah satu dalam kitab hampa satu perjanjian yang kukuh daripada Tuhan kata hampa akan masuk syurga? Tuhan tanya lagi, innalakum lama tahkumun, bahwasanya bagi kamu itu barang yang kamu hukum, kata kamu dapat terlebih baik daripada orang Islam apabila bangkit di hari kiamat esok. Tuhan kata silap hampa. Bila hampa kata hampa akan dapat layanan lebih baik daripada orang Islam bila bangkit daripada kubur esok, hampa sudah buat satu silap besar. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Allah kata dekat Nabi Muhammad, tanya olehmu wahai Muhammad kepada mereka ni, siapa mereka itu yang dhamin dengan yang demikian itu hukum bagi mereka itu. Kita tanya mereka, siapa yang menjadi dhamin, guarantor, siapa yang jadi penjamin mereka, yang kata mereka tentu akan dapat layanan baik daripada Tuhan bila bangkit daripada kubur esok. Pitanya mereka, siapa yang menjadi penjamin mereka dalam hal ni? Am lahum syuraka, Tuhan kata ataupun ada bagi mereka itu syarik yang dhamin mereka itu. Tuhan kata ataupun mereka ada seorang proksi yang menjadi sekutu mereka, yang akan menjadi lawyer mereka di hari akhirat esok di depan Tuhan, nak pastikan mereka dapat layanan baik di hari akhirat esok. Ini semua ayat challenge. Tuhan challenge orang-orang bukan Islam yang kata mereka akan dapat layanan baik di hari akhirat esok. Tuhan tanya satu-satu, suruh Nabi Muhammad guna soalan ni, pergi tanya kepada kafir musyrikin ni, falyatu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Kalau betul mereka ada satu proksi, mereka ada satu sekutu mereka yang menjadi penjamin mereka, ajak penjamin tu sekali mai jumpa Tuhan esok, jadi lawyer di depan Tuhan. Tuhan cabar, maka hendaklah bawa datang mereka itu dengan segala sekutu-sekutu mereka itu yang dhamin, yang jamin bagi mereka itu jika ada mereka itu benar sekalian pada hukum yang dikatakan itu. Kalau betul mereka di hari akhirat esok mendapat layanan lebih baik daripada orang Islam, bawa mai siapa yang kata tu. Tuhan kata, aku nak jumpa dengan orang tu sekali. Ayat-ayat ni adalah ayat-ayat cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, yauma yukshafu an saqin. Ini ayat ni ayat kinayah, perbandingan. Yauma yukshafu an saqin, sebut olehmu wahai Muhammad hari yang dibuka betis mereka itu. Ayat tu ayat kinayah, ayat tu ayat simbolik. Tuhan kata akan mai satu hari di mana hari manusia akan selak kain, selak betih bagi nampak. Apa maksud dia? Dia kata hari yang dibuka daripada mereka itu akan betis. Ini adalah perkataan ibarat ketika kesusahan hari kiamat bagi hisab dan bagi balasan. Kerana seseorang itu apabila dia bercawat kain, maka terbuka betihnya, menunjukkan dia hendak berhadap dengan kerja yang susah lagi berat. Kan orang kampung dia pakai kain, dia belah lembu, kawan main ajak bertumbuk apakah, dia nanti buat apa? Dia nanti simpai kain tu, dia nanti simpai cawat pergi ke belakang ramai. Dia kata ramai. Bila orang pakai kain ni, dia pergi lipat kain dia pergi cawat kain dia tu, maksudnya apa? Maksudnya dia nak bergocoh, maksudnya dia nak menghadapi satu benda berat. Allah buat perumpamaan ni dalam Quran dengan hari kiamat. Bila mai hari kiamat, hari hisab, hari pembalasan ni, tuan-tuan tak boleh bayang dengan kepala kita macam mana. Esok masing-masing pakat tengok. Tapi Tuhan sebut dalam Quran, dia kata yauma yukshafu an saqin, hari di mana manusia ni selak kain.
Ni bila mai bangkit kubur, tengok keadaan hari kiamat ni, tahu dah ni penyakit besar nak kena kat kita. Nak silap kain apa? Hari tu kain pun tak ada. Lafaz ini cuma lafaz kinayah, ibarat aja. Tapi sebenang-benang bangkit di hari akhirat esok pakai apa tuan-tuan? Tak pakai apa. Bila Nabi habaq kata manusia bangkit di padang mahsyar esok dalam keadaan tak ada sorai benang. Urah, dalam hadis buat uratan, dalam keadaan tak ada sorai benang, semua bangkit. Bila Nabi habaq macam tu, Aisyah kata dekat Nabi, Aisyah kata, ya Rasulullah, maksudnya orang jantan boleh tengok saya tengok mereka. Aisyah kata, takkan kot bangkit semua lagu tak ada apa. Nabi kata apa? Nabi kata dahsyat hari itu sampai orang pun tak nak fikir tengok hang dah. Keadaan dahsyatnya di mahsyar pada hari kebangkitan ni, tak ada siapa nak skodeng siapa dah. Bukan hari skodeng, itu hari pembalasan. Atas dunia ni lain. Lagu biji mata ni lagu-lagu macam mana nak buka, nak tengok apa yang ada depan mata. Hari akhirat esok tak ada nak fikir dah yang tu semua ni. Duk fikir ni apa nak jadi kat kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni ramai ustaz duk cerita pasal dahsyat mahsyar ni dengan segala bahasa yang ada dekat masing-masing ni. Kira nak cerita ni, nak bagi orang nampak dahsyat mahsyar ni, pandai cerita macam mana pun tak akan nampak dahsyat dia macam mana. Melainkan kita sampai sana tengok, lagu ni yang hak ustaz-ustaz duk nak habaq tak sampai ni. Pasal apa? Pasal keadaan dia tak boleh digambarkan. Boleh habaq, takat boleh habaq je, tapi nak habaq tu sampai tahap mana? Sampai orang bila dengar cerita pasal mahsyar ni, dia main ketang sampai malam tu tak tidur duk baca Quran. Ya tu kira hang terah. Hang boleh cerita ni pasal mahsyar ni dalam kuliah maghrib, cerita pasal mahsyar ni sampai orang hak dengar ni, kalau 150 orang balik tak tidur malam tu pasal duk takut mahsyar ni. Mana hang champion? Hang pandai semua terang. Nak habangnya apa? Hang teranglah macam mana pun. Kawan ni dalam 150 orang, 50 tak pergi sembahyang subuh juga. Dengar bukan tak dengar, takut bukan tak takut, gerun bukan tak gerun. Tak cukup, power tu tak cukup. Tak macam Nabi SAW. Nabi SAW kalau dia cerita tentang neraka, sahabat pengsan pun dah. Tu yang kata cakap Nabi SAW. Nabi cerita pasal neraka ni, sahabat duk dengar ni, dengar pengsan. Powernya cakap Nabi SAW pun Abu Jahal tak masuk Islam juga. Ada orang yang sampai pengsan, ada orang duk macam tu juga. Siapa pun tak boleh buat apa dekat manusia kalau sekadar manusia itu tidak dipilih untuk dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, yang kata bangkit di mahsyar ni, Tuhan tanya soalan, semua soalan kunci kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا قال فيقول لا فيقول الله له اليوم أنساك كما نسيتني أو كما قال. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW kata hari kiamat esok seorang-seorang Tuhan nanti panggil mai. Seorang-seorang tuan-tuan.
Tuan, anak kita nak pergi interview ketang macam mana? Nak pergi interview, nak minta kerja. Ni zaman lah ni Allahu Akbar tuan-tuan. Kerja pun tak ada. Cucu kita esok, cicit kita esok nak kerja apa tak tahu. Minyak naik dah rupang ni. Kerja tak ada. Bersabut kalau fikir benda ni, bersabut. Ni hak mengaji sekolah, cara mengaji sekolah. Anak nak periksa UPSR pun mak pak ni jadi raplah sampai tak pergi mengaji. Orang habaq lah malam ni siapa ceramah, siapa kuliah apa-apa aku tak boleh ni, anak aku nak periksa minggu depan. Dia ni susah hati lebih pada anak ni, duk susah hati, duk coach anak nak bagi anak ni boleh dapat keputusan baik baru UPSR. Sijil hak tak laku apa ni. Macam tu punya gelut ni ibu bapa ni. Belum dia main tingkatan 3. Dulu panggil LCE, lepas tu panggil SRP, lepas tu panggil PMR, dia main PT3 pula lah ni. Apa tak tahu, apa pun tak tahu, pun serupa juga mengaji ni, baca Yasin ni hampir kering rengkong. Anak ni nak baru form 3, CJ tak guna lah ni lah, form 3 nak pergi minta apa lah ni, lali punya cerita. PSPM lepas SPM dua kelang kabut ni pula nak masuk matrikulasi pun. Dah dapat matrikulasi dia duduk kalut nak masuk universiti pula. Dah dapat universiti tak puas hati pula nak kos ni, pergi dapat kos ni, nak kos ni. Anak saya dapat 4 flat pasal apa? Dapat sains perhutanan. Dia kata 4 flat kelas hayat, sepatutnya jadi doktor. Dia kata pasal apa? Dia hantar pergi buat sains perhutanan. Tak tahu. Dia lompat pergi sampai Kementerian Pengajian Tinggi ni, tak ada siapa boleh tolong dia. Akhirnya 4 flat pergi masuk dalam tanam. Tak apa lagi, keluar daripada universiti ada ijazah, lu kalut dengan nak minta kerja pula dah tak ada. Lu nak minta kerja tak ada, pergi sana tak dapat kerja, pergi sini tak dapat kerja, nak minta kerja tak ada. Yang mak pak letak harapan setinggi gunung dekat dia. Ni anak ni satu-satunya anak ni boleh masuk universiti, keluar ada ijazah, banding dengan anak lain. Dua harap anak ni lah esok keluar kok boleh tumpang payung bocok dia ni. Kalau payung bocok pun tak apalah, janji ada payung. Dua nak harap ni, harap. Budak ni pun mengaji ni tiap-tiap semester nak lepas tak mau sangkut kertas ni pun dia pun 3 suku muknya duk baca buku. Biji mata benak berbina, kawan panggil tengok depan pun tak kenal kawan, punya duk baca buku ni, dapat 4 flat, dapat, ya Allahu Akbar, tu tak ada kerja. Jawatan kosong buka, nak ambil 300 orang, minta 30,000 orang. Nak ambil 300, minta 30,000 orang. Ni nak interview minggu depan, minggu ni dah duk baca dah habis, baca apa isu semasa apa semua baca habis, GST, GSTT semua baca habis. Bila masuk interview, kawan interview tanya dia apa beza GST dengan GSTT. Di mata duk kelipuk-kelipuk, GST, GSTT. Asal macam pernah dengar dua-dua ni, pernah dengar apa hantar ke tak tahu, kena jangka kita tak tahu apa tu, habis balik keluar lagu tu ya. Tuan-tuan, baru interview dunia dah jadi macam tu. Akhirat tuan-tuan, Tuhan tanya di padang mahsyar. Tuhan kata apa? Alam aj'al laka sam'a. Bukankah hati dunia dulu aku bagi dekat hang pendengaran? Tuhan tanya. Hang buat apa dengan telinga pendengaran aku bagi? Hang buat apa? Ada sebulan sekali pergi dengar orang main mengajar Quran hadis. Ada seminggu sekali pergi dengar Quran hadis. Alam aj'al laka sam'a. Bukankah dulu aku bagi pendengaran dekat hang atas dunia dulu? Hang buat apa dengan pendengaran tu? Wa basara. Bukankah atas dunia dulu Tuhan kata aku bagi penglihatan dekat hang? Hang buat apa dengan penglihatan tu? Hang tengok apa? Ada tengok lembaran Quran. Berapa hari dalam seminggu hang duk tengok Quran? Berapa hari dalam seminggu yang Quran itu menjadi tatapan mata hang? Wa walad wa malan. Bukankah atas dunia dulu aku ada bagi harta dekat hang? Tuhan tanya. Atas dunia dulu bukankah aku bagi hang sebulan 5,000?
Sebulan 7,000, sebulan 8,000. Dengan klaim mileage, dengan yang tu yang ni apa semua, dengan klaim basikal. Ada lagi kalau ni klaim basikal. Ya Allah. Minyak ke duk naik klaim basikal ada lagi tadi. Siapa naik basikal? Postman pun tak naik basikal dah ni. Tapi klaim basikal ada lagi. Pemarah ke saya mampu Bukankah aku ada bagi dekat harta di atas dunia dulu? Sebulan berapa ribu aku bagi ke hang? Kemana hang salurkan duit-duit tu semua? Wa walada, bukankah atas dunia dulu aku ada bagi anak dekat hang? Hang anak berapa orang? 3 orang, 5 orang, 10 orang? Apa hang buat dekat anak-anak ni? Masa hari hang mati, berapa orang anak hang yang semayang cukup 5 waktu? Masa hari hang mati, anak yang ada 5 orang tu, berapa orang daripada 5 orang tu yang semayang fardu 5 waktu cukup tiap-tiap hari? Berapa orang daripada anak yang aku bagi ke hang yang reti baca Quran? Berapa orang daripada anak yang aku bagi ke hang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, interview ni lagi dahsyat ni. Di mahsyar esok Tuhan tanya semua benda ni. Wasakhartu lakal an'am, bukankah aku tundukkan binatang ternakan pada hang? Hang atas dunia dulu hang duk sembelih lembu raya haji. Bukankah aku tundukkan menatang dekat hang? Menatang tak lawan hang. Boleh diluaskan tafsiran ini kepada kenderaan. So, dulu binatang itu juga kenderaan. Dan hari ini kenderaan kita kereta, motor dan sebagainya. Bukankah aku bagi ke hang kereta bagus di atas dunia dulu? Hang buat apa dengan kereta tu? Hang pergi ke mana dengan kereta tu? Berapa kali dalam seminggu hang guna kereta tu untuk tujuan agama? Wataras, dan tidakkah di atas dunia dulu aku pernah bagi hang peluang menjadi ketua? Setidak-tidaknya hang ketua dalam rumah tangga, hang ketua kepada isteri dan anak-anak hang. Apa yang hang buat dengan jawatan ketua yang aku bagi ke hang? Bila bini hang start pakai tudung keluar rumah? Bila anak hang start pakai tutup aurat bila keluar rumah? Hang ketua di dalam rumah tangga. Apa yang hang buat dengan ketua yang aku bagi ke hang tu? Tuan-tuan, hak ni saja tanya dah jam dah kita ni, tak boleh jawab. Nak jawab apa ni? Nak jawab pasal telinga pendengaran saja pun berapa panjang jawapan kita nak bagi dekat Tuhan. Sehari duk ada 24 jam, seminggu duk ada 7 hari, sebulan duk ada 30 hari. Berapa hari, berapa jam daripada masa tu yang telinga kita guna untuk tujuan agama? Berapa jam? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata apa? Fakuntu tazunnu annaka mulaqi yaumaka hadza. Tuhan kata adakah hang rasa hang akan jumpa aku pada hari ini? Tuhan tanya. Masa hang hidup atas dunia dulu, adakah pernah hang teringat kata esok nak mati, nak jumpa Tuhan? Adakah hang pernah teringat benda tu? Masa hang hidup atas dunia dulu, masa tengah duk sihat dulu, masa tengah duk ada duit ringgit dulu, masa tengah duk senang dulu, masa tengah kawan ramai dulu, pernahkah hang teringat kata satu hari esok hang akan mati, hang akan jumpa Allah? Pernah tak hang ingat benda tu? Fayaqulu la. Manusia pada masa tu jawab betul depan Tuhan. Dia kata la, saya tak teringat kata saya nak mati satu hari, saya terlupa. Fayaqulu lahu, maka Tuhan kata dekat dia ni, al-yawm ansaka kama nasitani. Tuhan kata hari ni aku lupa hang pasal dulu hang lupa aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tadi petang dah dekat nak asam satu orang hantar mail satu lah, zaman WhatsApp lah ni, saya kata lah dia main cerita ni kadang tak ada tengok panjang tak payah baca. Tadi tu saya pergi baca satu, bagus juga, boleh baca juga. Dia kata apa? 1 jutawan sakit tenak nak meninggal dunia. Dia kata tak pun dunia apa ni, satu orang kaya sakit tenak nak meninggal dunia, panggil anak-anak.
Dia kata ke anak dia, esok ayah mati, satu ayah minta. Ayah ada satu stukin buruk lalaci tu. Stukin buruk dalam laci tu, berlubang dah stukin tu pun, tapi stukin tu sangat sentimental dengan ayah. Ayah minta ke hampa ni semua ni satu ayah. Minta masa orang kapan ayah esok, bagi ayah pakai stukin tu. Janganlah duk buat serius sangat. Cerita ni tak ada lah hadis. Tak duk buat serius macam begitu. Tak ada, ni cerita saja, cerita. Lepas itu anak-anak dia pun kata tak apa, ayah dia pun selamat meninggal dunia. Mai dah orang mandi mayat apa semua, masa nak kapan apa semua, abang besar ni bawa main stukin tu. Dia kata, tu imam, ayah pesan dia nak pakai stukin ni. Ui, tu imam kata, mana orang mati boleh duduk pakai stukin? Tu imam kata, orang mati kain kapan saja. No, stukin tak boleh. Anak-anak kata, tapi ayah pesan juga ni. Ayah pesan juga dia nak pakai kat stukin ni. Stukin ni buruk tu imam, tapi bagi ayah stukin ni ada banyak cerita. Ayah nak pakai juga. Tak boleh tu imam kata. Aku tak pernah dengar lagi mayat bagi pakai stukin. Buyur dah. Jangan serius, sebenarnya ni tak serius. Tapi dia cerita kan. Satu orang kata, okey lah macam ni, kita panggil lawyer dia. Ni jutawan, orang kaya, kita panggil lawyer dia. Tentu dia ada tinggal wasiat apa ke, kok ada cerita pasal stukin ni kok mana apa. Panggil lah yang kata Aqlakan ni. Nama Aqlakan apa? Sulaiman Aqlakan. Lawyer. Mai lawyer mai ada, dia kata memang arwah ada tinggal satu wasiat, buka baca. Lawyer pun baca, Sulaiman Aqlakan baca. Ayah dia tulis di situ, Assalamualaikum anak-anak yang ayah kasihi. Ayah pasti hampa tengah duk berbalah-sakan dengan tu imam ni. Ni yang kata segaraga ni tulis ni. Dia kata ayah pasti, dia kata hampa tengah duk berbalah-sakan dengan tu imam ni, stukin buruk ayah ni. Tentu tu imam akan kata mayat tak pernah pakai stukin, dia kata. Dan ayah sebenarnya bukan nak pakai stukin tu, cuma ayah nak habaq dekat hampa semua. Dia kata dengan keadaan ayah hari ini yang sudah jadi mayat, yang sudah jadi jenazah, jangankan rumah banglo, jangankan kereta mewah, jangankan duit juta-juta, ayah tak boleh bawa. Stukin buruk pun ayah tak boleh bawa, dia kata. Dia nak abang yang tu. Fikirlah wahai anak-anak, ayah tinggal dekat hampa duit juta-juta. Hari ini duit tu langsung tak bagi apa manfaat dekat ayah pun. Bahkan stukin yang tak ada nilai pada mata manusia pun tak boleh ayah bawa ke sana. Ayah hanya balik membawa amalan ayah yang kalau ikhlas adalah kebaikan di sisi Allah. Anak-anak semua, dia kata, ingat apa yang Allah suruh buat, buat. Apa yang Allah larang jangan buat, jangan buat. Itulah yang akan membantu kita di sana. Doakan ayah. Dia tulis macam tu. Bila Sulaiman Aqlakan baca ni, semua pun dengar gedebu mai dalam hati. Masya Allah, last punya pengajaran ayah tinggal ke anak-anak ni. Last punya pengajaran. Masya Allah, kita duk nampak rumah, duk nampak kereta, duk nampak harta dalam bank, duk nampak saham dia, duk nampak apa. Itu jangan cakap. Stukin buruk pun tak boleh nak bawa pergi. Apatah lagi nak bawa benda-benda ni semua. Tak boleh untuk nak bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya baca itu tadi. Siapa mau bagi nombor telefon, saya bagi kita hantar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan hadis, tapi cerita macam ni pun kadang-kadang kita dengar satu benda kita boleh ambil fikir. Masya Allah, kata sangat membawa pengajaran kepada manusia semua.
Dalam hadis tadi Nabi SAW kata apa? Tuhan kata, al-yawm ansaka kama nasitani. Hari ini aku lupa kepada hampa seperti mana hampa lupa kepada aku masa hampa hidup di atas dunia dulu. Maksudnya apa tuan-tuan? Jangan kita jadi orang yang lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab takut dia apa? Takut di waktu kita mengharapkan Allah tolong kita, Allah buat lupa kat kita. Habis pada masa tu sudah terlambat. Kita nak buat apa pun tak ada dah. Nasib sudah jadi bubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So hari akhirat ini adalah hari yang manusia ni sampai singkap kain untuk nak menghadapi dia. Firman Allah, yauma yukshafu an saqin. Sebut olehmu wahai Muhammad, hari akhirat adalah hari yang terbuka betih. Itu perkataan ibarat. Satu ibarat ketika kesusahan hari kiamat dan hari hisab dan hari pembalasan. Kerana seseorang itu apabila dia bercawat kain, maka terbuka betihnya, dan itu menunjukkan dia nak menghadapi satu kerja yang sangat susah lagi sangat berat. Firman Allah, wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Dan diseru mereka itu, yakni orang kafir ni, kepada sujud, kepada tunduk Allah, kepada ikut Islam. Cuba nak bagi iman kepada mereka itu, maka tiada kuasa sujud akan mereka itu. Atas dunia dulu orang ajak ikut Islam, ajak sujud kepada Allah, tak mau ikut. Akhirat susah. Maka jadilah belakang mereka itu keras akan tulang satu. Tak boleh nak sujud ni, seolah-olah tulang belakang keras. Nak sujud pun tak boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyi'atan absaruhum. Hal keadaan mereka itu, hina mata mereka itu, tiada terangkat ke atas. Di hari akhirat esok kita akan baca ayat yang akan datang insya-Allah. Hal ataka hadithun ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Itu ayat akan datang ni, sangat menakutkan ayat ni. Ni surah Al-Ghashiyah ni sangat menakutkan. Allah sebut dalam ayat tu, hal ataka hadithul ghashiyah. Tidakkah telah mai kepada hampa cerita tentang hari yang disebut Al-Ghashiyah ni, yang pada hari itu wujuhun, wajah-wajah manusia pada hari itu, yauma idzin khasyi'ah, tunduk hina. Tunduk hina, nak angkat mata pun tak berani hari itu. Manusia di mahsyar esok, manusia yang nak angkat mata pun tak berani. Orang salah tuan-tuan. Macam budak sekolah, di sekolah cikgu disiplin panggil, tak berani angkat mata, duk tunduk. Cikgu tanya, hang ke yang panjat siling tu? Woi, aku tanya hang, tak dengar ke? Cikgu ni pun jenis macam tu. Woi, aku tanya hang, tak dengar ke? Angkat sikit, angkat kepala tapi mata tengok bawah. Tak berani nak tengok muka cikgu tu. Ini kan pula hari akhirat tuan-tuan. Siapa nak berani angkat mata nak tengok ke depan? Allah sebut dalam ayat ni, khasyi'atan absaruhum. Hal keadaan hina mata mereka itu, tunduk ke bawah, tidak terangkat ke atas sedikit pun. Maka ketika itu sujud segala orang mukmin, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Maka jadilah muka orang mukmin pada hari itu putih, terlebih bercahaya daripada matahari, manakala muka kafir munafik menjadi hitam pada hari itu. Itu dia. Hari itu Tuhan tunjuklah. Kalau kita baca hadis panjang tentang mahsyar ni, lagi takut tuan. Ni hadis panjang tentang mahsyar ni, cerita kelang kabut mahsyar ni. Kelang kabut apa? Kelang kabut nak cari siapa boleh tolong. Keadaan dahsyat mahsyar ni sehingga menyebabkan manusia pada hari itu duk cari siapa boleh tolong kita. Hadis cerita kata pergi jumpa Adam alaihissalam. Nabi Adam kata, aku tak payah tolong, aku pun ada kes dengan Tuhan. Pergi jumpa Nuh alaihissalam. Nuh kata, aku tak payah tolong, aku pun ada kes dengan Tuhan. Pi sampai last sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Hadis panjang. Nabi Muhammad sujud kepada Allah, sujud minta kepada Allah, ya Allah, ini umat aku, tolonglah mereka. Ni di mahsyar ni,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hari-hari duk selawat ke dia ni, yang kita hari-hari dengar orang sebut aja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambut sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni manusia yang Allah bagi dekat dia keistimewaan, dia boleh syafaat orang di hari akhirat esok. Dia saja yang boleh. Nabi sujud kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pula tak boleh tengok Nabi Muhammad sujud. Allah terus kata dekat Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepala engkau. Allah tak boleh tengok Nabi Muhammad sujud ni, Allah tak boleh tengok. Allah suruh dia angkat kepala, minta apa yang engkau nak minta. Tu dia yang kata istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tunduk aja, Tuhan kata Muhammad angkat kepala, minta apa yang kau nak minta, aku bagi. Tuhan kata. Nabi Muhammad kata, ya Allah, mereka umat aku, tolong mereka. Allah bagi syafaat sebahagian orang. Nak boleh lepas daripada mahsyar tu pun satu besar punya nikmat. Belum cerita masuk syurga lagi. Ni nak bagi cepat keluar daripada mahsyar tu sudah satu nikmat besar. Tak boleh tahan mahsyar ni. Keadaan mahsyar ni keadaan yang manusia tidak akan boleh tahan. Oi tuan-tuan, belum cerita neraka lagi. Mahsyar tu saja pun tak boleh tahan. Sana sini pergi cari nabi-nabi ni, nak minta tolong, minta nak segera keluar daripada kawasan susah ni yang kata mahsyar ni. Neraka tak usah cakap. Lepas daripada mahsyar nak kena pergi sirat pula. Nak lintas sirat tu pula, ada manusia lintas seumpama kilat. Nabi kata ada manusia lintas seumpama naik kuda yang paling deras. Ada manusia lintas macam orang berlari. Ada manusia melintas macam berjalan kaki. Ada manusia melintas merangkak. Ada manusia melintas mengesot. Ada manusia melintas dalam keadaan muka tomuh atas titi. Macam mana tu nak jadi tu? Bergantung kepada kita di dunia macam mana. Tuan-tuan, cerita besar tuan-tuan. Atas dunia kita orang macam mana? Kalau di atas dunia ni kita VVIP di sisi Allah. Di sisi Allah kita ni VVIP, very very important person di sisi Allah. Lintas macam kilat. Kalau kita di atas dunia ni sekadar orang kenamaan saja di sisi Allah, kita boleh berlintas macam mana kita naik kuda yang dipacu laju. Tapi kalau atas dunia ni kita satu duri, macam mana lintas kita di atas sirat tu, Allah yang mengetahui. Dalam pada duk mengesot tu ada pula ni cakok-cakok besi duk cakok kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baca hadis tu kita nanti naik takut. Jatuh dalam neraka, berjumpalah kita yang kata neraka tu apa benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, Nabi kata narukum hazihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Masya Allah. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ni api yang hangpa duk tengok atas dunia ni. Nabi tunjuk api. Ni api yang kita duk masak makan, duk masak minuman ni. Ni api ni yang kita duk guna di atas dunia ni juz'un min 70 juz'an min harri jahannam, 1/70 daripada panas api neraka jahannam. Ni hak kita duk guna masak ni, duk pakai dapur gas, dapur hak depa duk goreng cak kuih tiaw tu, oh lagi ganas api tu. Dia keluar cung, dia bunyi lagu tu. Ada rumah kita ni pak pak share lagu tu. Tu pun kena melecup dah. Cakui tiaw punya api cung tu, yang tu baru 1/70 daripada neraka.
Baru ni di Masjid Abdullah Fahim kita cerita panas matahari pasal gerhana bulan ni, apa pasal kita cerita panas matahari pun dah takut. Tuan, matahari yang kita duk tengok tu nak sampai ke bumi 150 juta kilometer. Kita abang itu 150 juta kilometer jarak matahari dengan bumi, 150 juta kilometer. Cahaya dia nak terjun mai kat kita di sini ambil 8 minit ya. 8 minit ya. Daripada matahari itu cahaya dia nak tembak mai ke bumi ni 8 minit ya. Cahaya matahari nak sampai ke bumi jarak 150 juta kilometer tu dia ambil 8 minit ya untuk sampai. Panas api matahari tu, api dunia tu, api dunia, belum cerita api neraka lagi, api dunia. Matahari tu berbola matahari tu masih duduk dalam kategori api dunia. Panas, dia kata permukaan matahari tu saja 5,500 darjah Celsius. Panas permukaan matahari 5,500 darjah Celsius. Teras dia, inti kepanasan dia yang tengah tu duk ada 15 juta darjah Celsius. Masih api dunia lagi, belum api neraka lagi. Lautan gas hidrogen yang bertukar menjadi helium di permukaan matahari tu, kan api tu keluar daripada permukaan matahari tu, dia keluar putih naik, dia keluar putih naik tu. Jarak tembak api tu daripada permukaan matahari tembak naik ke angkasa tu, dia kata 100,000 kilometer dia tembak api. Pun duk tembak tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu masih api dunia, belum api neraka. Api neraka ni apa dia? Nabi SAW kata, wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Bila Nabi habaq lagu tu, sahabat kata, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, tu pun dah cukup panas dah bagi kami, cukup dah panas tu. Nabi kata apa? Fa innaha fuddilan 'alaiha bi 69 juz'an. Dah, Nabi kata tu tak panas lagi. Api neraka Allah gandakan lagi 69 kali lagi panas tu untuk nak bakar hamba di neraka esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan main-main dengan Tuhan. Pernahkah manusia hadut lawan Tuhan ni teringat benda ni semua? Tak teringat tuan-tuan. Dia duk ingat tak ada apa benda ni semua. Dia berjumpa esok baru dia tahu silapnya dia di atas dunia ni kerana tidak memilih untuk taat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat tadi dia kata wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Diseru mereka supaya sujud, depa tak boleh nak sujud. Khashi'atan absaruhum. Di hari akhirat esok biji mata duk tengok ke bawah dalam keadaan hina. Tarhaquhum zillah. Meliputi akan mereka itu oleh kehinaan pada hari akhirat. Jadi orang bersalah, tunduk hina di depan Allah, menyesal dan duka cita kerana tiada beriman semasa di dalam dunia. Hari itu menyesal ni Allah Ta'ala yang tahu. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dan sesungguhnya adalah mereka itu diseru di dalam dunia dulu supaya sujud sembahyang, dan ketika itu mereka masih sihat dan selamat. Di dunia dulu duk sihat elok, Tuhan suruh sujud sembahyang tak mau. Hari ini apa nak menyesal apa hari ini? Maka tiada sembahyang mereka itu masa di atas dunia, dan tidak beriman mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam Quran Tuhan kata apa? Wa yaqulul kafir. Kan? Surah apakah? Allah kata wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Cantik ayat tu. Allah sebut dalam Quran wa yaqulul kafir, orang-orang yang engkar ni di hari akhirat esok mereka kata apa? Ya laitani. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau kami ni kekal jadi tanah. Maksudnya mati, tanam dalam tanah, terus kekal dalam tanah tu, tak mau bangkit dah di hari akhirat untuk dibicarakan, untuk dihisap, untuk dihantar ke syurga atau neraka. Tak mau dah, biar kami terus jadi tanah pun tak apa. Nampak tuan-tuan? Manusia bila berjumpa dengan keadaan macam ni, begitu penyesalan dia. Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti tang tu. Lepas ni kita masuk fadharni
wa man yukadzibu bihadzal hadis. Ni ayat yang berikut ni Tuhan kata apa? Tuhan kata leave it to me, fadharni, leave it to me. Tuhan kata okey, now serah kat aku depa ni. Depa yang di atas dunia dulu tak mau jadi orang Islam, hari ni serah kat aku tahu nak buat macam mana kat depa. Ataupun depa jadi orang Islam tetapi orang Islam yang bantah, Tuhan kata fadharni, hari ni tinggal kat aku depa ni. Hampa hak mana yang beriman, yang percaya elok, hampa pergi masuk syurga. Depa ni tinggal. Tuhan kata fadharni, leave it to me, I know how to handle them. Tuan-tuan jangan ingat Tuhan tak arti cakap orang putih. Kerana bahasa orang putih itu pun daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagi main dekat manusia. Atas dunia ni kan kita jumpa setengah orang kadang-kadang dalam TV, dia bila orang interview dia kan, dia macam nak cakap Melayu susah. Padahal boleh saja action nak tunjuk kata dia ni Melayu tak apa boleh, dia orang putih boleh. Pergi sana esok Tuhan dia cakap orang putih dengan dia. Tak hati Melayu kan, Tuhan kata tak hati Arab kan, leave it to me, boleh orang putih dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ni kita sambung fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Tuhan kata tinggal mai dekat aku depa ni, depa yang mendustakan Quran dan hadis Nabi aku. Tinggalkan dekat aku, tengok apa Tuhan nak buat dekat depa ni. Insya-Allah kita tengok bulan depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqq. Tuan, jangan lupa kita puasa Ashura nanti bulan Muharram nanti. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim.